mereka menampung perbelanjaan diri dan keluarga. Mereka juga merungut kerana tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Just true. Setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program AIS Hina kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Zahid dan kepimpinan Barisan Nasional serta rakyat yang telah bertungkus lumus mendesak supaya duit KWSP, hak kita, milik kita dari akaun 1 boleh dikeluarkan maksimum RM10,000. Alhamdulillah. Akhirnya kerana takut kehilangan kuasa, takut kehilangan jawatan Perdana Menteri, maka hari ini kita mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan bahawa semua pencarum, tak kira dia daripada B40, tak kira dia daripada M40, tak kira dia daripada top 20, selagi mereka terjejas, mereka boleh mengeluarkan duit maksimum RM10,000 seperti mana yang kita pinta sebelum ni. Jadi walaupun ada kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa perlu ada syarat-syarat, syarat hilang gaji, hilang pekerjaan, dan juga ada syarat yang mengatakan hilang pendapatan sempurna, maka tuan-tuan boleh mengemukakan bagi mereka-mereka yang tidak ada pendapatan tetap, tak ada bukti yang nak ditunjukkan mereka telah kekurangan gaji daripada biasa, bolehlah bawa bank account masing-masing. Tunjukkan dulu berapa banyak duit masuk, berapa banyak duit keluar. Sekarang berapa yang duit yang masuk, itu pun sudah memadai untuk kita buktikan bahawa kita hilang pendapatan. Dan jangan lupa, walaupun mereka sudah pun meluluskan belanjawan di peringkat dasar, ada lagi satu peringkat. Mereka perlu meluluskan belanjawan. Selepas ini ada 11 hari perbincangan akan ataupun perbahasan akan berlaku di peringkat dasar. Dan sekiranya peringkat dasar ini memuaskan hati, dan sekiranya apa yang telah Menteri Kewangan tadi sebut ditunaikan, maknanya lepas ni ada kawan-kawan kita pergi ke pejabat KWSP, tidak ada syarat-syarat ketat yang luar biasa, pengeluaran dipermudahkan, maka mungkin mereka akan luluskan di peringkat jawatan kuasa pula sebelum 15 Disember. Mantap. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan moratorium. Sebelum ini mereka hanya berikan moratorium kepada mereka yang terkesan daripada kumpulan The B40. Hari ini kita difahamkan moratorium kepada semua yang terlibat, yang terkesan, tak kira daripada golongan B40, M40 ataupun the top 20. Dan kita mengharapkan ini akan membolehkan sahabat-sahabat kita yang tertekan, sahabat-sahabat kita yang terdesak akibat daripada kehilangan pendapatan sempurna sepanjang tempoh
PKP dan juga PKPB ya. Tuan-tuan, lepas ni bolehlah gunakan duit ini sehabis baik untuk memulakan perniagaan, untuk cover jumlah pendapatan yang tidak sempurna seperti dahulu, untuk memulakan perniagaan yang sudah terhenti, untuk menambah balik modal perniagaan akibat daripada modal digunakan ketika kita tidak dibenarkan keluar rumah. InsyaAllah tuan-tuan, macam-macam yang boleh diguna pakai. Tapi ingat, ini ingatan daripada saya, jangan gunakan duit KWSP ni nak beli handbag. Ada juga. Ada juga. Jangan pula gunakan duit KWSP ni untuk membeli iPhone 12. Ada juga. Ada juga. Jangan gunakan duit KWSP ni kalau anda tidak memerlukan. Bagi mereka yang ada pendapatan tetap yang tak terkesan akibat daripada pandemik COVID-19, kalau tak perlu keluar tu tak payahlah keluarkan duit ni tuan-tuan, tak payah keluarkan duit. Kalau nak keluarkan duit juga, janganlah masuk ke pelaburan-pelaburan yang merugikan. Ada banyak pihak hari ini mengambil kesempatan memperkenalkan sistem pelaburan yang belum tentu dapat pulangan dia. Pastikan sistem pelaburan yang anda ceburi, yang anda join, mengikut apa yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Jangan join benda-benda yang tak tentu arah. Kita keluarkan duit ni untuk menambah pendapatan, tiba-tiba nanti apa yang kita harap tak dapat, yang dikendung pula kececeran. Duit yang kita keluar ingat boleh membantu kita, akhirnya hilang, ditelan dek penyamun-penyamun yang mengemukakan macam-macam bentuk skim pelaburan yang akhirnya menelan duit kita. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Ngopi ngopi. Ngopi. Jadi hari ni saya bersama dengan chef saya. Buka lah ni bang. Chef saya nama dia Encik Samsul. Encik Samsul. Ini chef saya. Beliau ni pakar dalam masakan goreng-goreng. Betul? Ya, betul. Masakan goreng-goreng. Boleh chef cerita sikit bagaimana gembira menyambut apa dipanggil keputusan hari ini KWSP sudah banyak ni KWSP simpan Ya. Berapa agak-agak duit dalam KWSP? Tak boleh cakap tu. Tak boleh cakap. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Loman kerana telah sikit sebanyak mempengaruhi kerajaan pimpinan saya Dato' Najib. Dato' Najib telah mempengaruhi sikit sebanyak pimpinan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Yassin ini untuk saya mengeluarkan EPS seberapa yang saya mampu. Tapi soalan saya sekarang satu lah Datuk. Kita dah berada dalam keadaan ni, kita boleh keluar duit EPF ni yang pertukaran kerjaan ni boleh berlaku ke Datuk? Dah dapat duit pun nak tukar kerjaan ni kak? Saya rasa sendiri cakap terang lah Datuk. Saya lebih suka kepada Dato' Najib. Ni cakap terang daripada hati saya sendiri. Saya memang nak Dato' Najib kembali menerjui kerjaan ni. Macam mana tu Datuk? Dia pertama sekali, kerajaan ini mungkin telah berjaya meluluskan belanjawan 2021 tetapi itu pun di peringkat dasar. Hari ini ialah pengundian di peringkat dasar. Walaupun peringkat awal kita dengar kabar mereka dah susun banyak orang untuk bercakap hari ini, dan kemungkinan besar penggulungan tadi pun mungkin ditunda sehingga bulan Disember. Tapi alhamdulillah ianya berlaku hari ini kerana akhirnya mereka tunduk. Mereka takut untuk menundanya kerana bila dia menunda jelas membuktikan bahawa mereka tidak yakin bahawa belanjawan ni boleh diluluskan. Jadi
sudah pasti tuan-tuan apabila dua permintaan utama kita, iaitu moratorium automatik dan juga KWSP maksimum RM10,000 dikeluarkan daripada akaun satu telah pun diterima, takkanlah kita pula masih nak menolak belanjawan ni. Macam orang yang hilang akal, betul tak? Jadi apa pun kita mesti terus menjadi check and balance kepada kerajaan hari ini. Kita kena pastikan bahawa kerajaan yang hari ini, apa yang mereka keluar daripada mulut mereka, janji mereka, kita pastikan mereka menunaikan janji mereka itu. Sebab mereka boleh janji bulan dan bintang sebelum pilihan raya umum yang ke-14, tetapi akhirnya bila mereka memerintah, mereka tak tunaikan janji. Daripada 60 janji, mereka hanya menunaikan satu janji. Itu ialah Pakatan Harapan. Hari ini Perdana Menteri kita ialah Pakatan Harapan, cuma ada campur UMNO sikit, kan? Dia jadi Pakatan Harapan 2.0, walaupun nama dia Perikatan Nasional. Sombong amat. Saya nak beritahu bahawa keputusan hari ini satu je positif, iaitu kita telah berjaya menundukkan kebongkakan, kesombongan, keangkuhan seorang diktator yang bernama Muhyiddin Yassin, yang akhirnya kerana bimbang kehilangan jawatan dia terpaksa mengikut kehendak rakyat. Ini satu benda yang bagus. Itu sebabnya mulai hari ini saya nak beritahu siapa juga yang memerintah lepas ini, mereka terletak di bawah kuasa rakyat. Maknanya mereka tidak boleh berlaku ataupun melakukan apa-apa sesuka hati mereka. Tak boleh. Kau tak boleh buat macam abang kau punya negara. Ni kena ingat. Maka kau kena ikut apa yang rakyat mahukan. Tapi yang penting pun rakyat kena sedar bahawa kalau nak minta sesuatu, mestilah minta sesuatu yang munasabah. Tak boleh minta keterlaluan. Tetapi dalam keadaan kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi, dengan kesan daripada pandemik COVID-19, apa yang kita pohon iaitu moratorium lanjutan 6 bulan dan juga pengeluaran KWSP duit sendiri, yang akhirnya duit sendiri ini, duit rakyat ini digunakan untuk membantu negara bertumbuh dengan lebih pesat. Apa taknya tuan-tuan? Lebih kurang 20 bilion minimum akan dikeluarkan. Kalau dia pergi ke 40 bilion, maknanya saudara, kalau 20 bilion itu sudah menyamai dengan 3 kali BRIM zaman Datuk Seri Najib tahun 2016-2017. Kita bagi BRIM 6.8 bilion, maknanya kalau 20 bilion 3 kali BRIM. Kalau jumlah ini kita tak tahu lagi berapa angka. Kata Tengku Zafril ada 8.2 juta pencarum. Katakanlah lebih kurang 40 bilion yang dikeluarkan, maknanya 6 kali BRIM dibelanjakan oleh rakyat dan menggunakan duit rakyat, tetapi ianya akan meningkatkan kuasa membeli rakyat, akan membolehkan lebih banyak kecairan di pasaran, dan ianya akan membantu pertumbuhan ekonomi dan membantu untuk meningkatkan kadar pertumbuhan kita pada tahun ini. Jadi sewajarnya pemimpin macam Tan Sri Muhyiddin Yassin mendengar pandangan rakyat seperti ini lebih kerap. Kalau kamu dengar pandangan rakyat, kamu dengar nasihat daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, sudah pastilah kamu tidak akan dimusuhi oleh rakyat dan oleh pimpinan-pimpinan UMNO. Tapi dengan syarat, duit UMNO tu pun lepaskanlah juga. Jangan lupa, duit UMNO tu lepaskan juga, jangan lupa. Kita nak tengok duit UMNO ni dilepaskan. Dan kalau dia nak terus jadi Perdana Menteri, dia kena ingat juga, dia tak boleh terus lagi menganiaya pemimpin-pemimpin UMNO. Kena ingat, ketika Pakatan Harapan memerintah dulu, Pakatan Harapan telah pun melantik seorang yang rapat dengan DAP, iaitu Richard Malanjun sebagai Ketua Hakim Negara. Dia telah melantik seorang yang begitu rapat dengan Ketua Komunis Melaya, Ching Ping,
iaitu Tommy Thomas dilantik sebagai Peguam Negara, dan dia juga rapat Tommy Thomas ni dengan Setiausaha Agung DAP, Peguam Setiausaha Agung DAP. Akibat dia, kita lihat sistem perundangan kita diperkotak-katikkan, sistem perundangan kita dipermainkan, law of the rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Akhirnya kepimpinan-kepimpinan Pakatan Harapan yang didakwa di mahkamah semua digugurkan. Sebaliknya, mereka yang tidak ada kes di kalangan pimpinan UMNO sudah ada kes. Mantap. Mereka yang diputuskan tidak ada kes sebelum ini oleh Peguam Negara sebelumnya, tiba-tiba ada kes. Orang macam Datuk Seri Najib terus dizalimi. Selepas ini orang macam Datuk Seri Zahid Hamidi yang kita tahu sedang cuba dizalimi untuk beliau menutup mulut beliau. Kita harap kalau Muhyiddin ni betul dah insaf, hari ni nampak sedikit tanda insaf. Kalau dia betul-betul insaf, kita nak pastikan tak lama lagi beliau mengambil keputusan membetulkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan zaman Mahathir. Apa juga keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim di zaman pemerintahan Richard Malanjun, kita nak ianya diperbetulkan oleh Muhyiddin Yassin. Sebab dah terbukti dalam pilihan raya negeri di Sabah, kita lihat Richard Malanjun naik sepentas bersama dengan pemimpin DAP untuk menyokong calon daripada warisan. Maknanya beliau tidak bebas. Beliau memangnya terdiri daripada orang kanan kepada DAP, dan sebaik saja berhenti daripada Ketua Hakim Negara, beliau telah diangkat menjadi lembaga pengarah syarikat milik Vincent Tan, iaitu kroni kepada Tun Dr. Mahathir. Kita minta kalau betul Muhyiddin bercadang untuk kekal sebagai Perdana Menteri, betulkan kesilapan-kesilapan. Kalau perlu digugurkan kes-kes pendakwaan yang berniat jahat, kes-kes pendakwaan yang bersifat malicious prosecution, dan juga selective prosecution, pendakwaan terpilih. Sewajarnya perlu dihentikan. Ini kena berhentikan dulu. Dan kerajaan Muhyiddin ni jangan lupa, bukan hanya mereka ni melakukan pendakwaan terpilih, tetapi rupa-rupanya bab COVID yang kena kuarantin pun kuarantin terpilih. Hari ini salah satu sebab kenapa belanjawan lulus juga adalah disebabkan mereka-mereka yang datang daripada Sabah dikecualikan daripada kuarantin, tuan-tuan. Tak perlu kuarantin. Inilah kebebasan zaman Muhyiddin Yassin. Kalau kawan dia, semua boleh bebas. Kalau musuh dia, semua kena. Jadi itu sebabnya kita minta supaya rule of law dikembalikan. Kita minta supaya lepas ini mereka-mereka yang membuat laporan polis, siasatan dilakukan ke atas apa yang dilaporkan. Bukan orang yang kena lapor macam saya ni, saya pergi melapor tentang Amhari, saya pula yang kena dakwa. Kita lapor pasal Azmin Ali sampai sekarang dilindungi oleh Muhyiddin Yassin, tetapi akhirnya saya duduk lokap satu malam. Benda-benda macam ni perlu dibetulkan oleh kerajaan Muhyiddin Yassin. Kalau dia tak betulkan benda ni, saya yakin abang, saya yakin tak lama lagi, tak lama lagi. Kena ingat, pilihan raya mungkin kurang 3 bulan daripada sekarang. Paling lewat mungkin 6 bulan daripada sekarang. Itu pun bergantung sejauh mana dia boleh reka angka-angka COVID-19 ni. Ada apa soalan-soalan ni? Ada lagi satu, Datuk. Saya tadi Datuk mention pasal dia membekukan segala aset-aset UMNO ni dan terus mengejar dan mencari kesalahan pimpinan UMNO dulu. Apa sebenarnya yang dia nak lakukan ni Datuk? Tujuan sebenar ni kerjaan sekarang ni? Aset UMNO dibekukan zaman Mahathir dan masih dibekukan zaman Muhyiddin. Tak lain tak bukan, ialah supaya UMNO tidak boleh berdiri di atas kaki dia sendiri. Dia nak lawan kita secara gentleman, tak boleh. Jadi dia kena ikat tangan kita belakang. Dia boleh menumbuk kita, dia boleh sepak kita, kita hanya boleh tahan pakai kaki. Tangan kena ikat. Sebab apa? Sebab duit kita mereka simpan, tuan-tuan. Duit kita mereka pegang, masih belum lepaskan.
Jadi benda ni perlu dibetulkan. Perlu dibetulkan. Yang kedua, kenapa dia kena sumbat Datuk Seri Najib ke dalam penjara? Kenapa dia kena sumbat orang macam Datuk Seri Zahid ke dalam penjara? Kerana dia tahu bahawa dua manusia ini boleh menewaskan dia. Boleh menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri pada bila-bila masa saja. Jadi itu sebabnya beliau tidak ada keyakinan untuk lawan secara gentleman. Sepatutnya apa yang beliau lakukan dengan kuasa yang ada pada dia hari ini, dia boleh tunjukkan kelebihan yang ada pada dia. Kemampuan dia mentadbir negara, kemampuan dia menguruskan rakyat-rakyat yang terkesan akibat COVID-19, kemampuan dia untuk memastikan gejala COVID-19 ini dapat dikurangkan. Ini dia boleh buat, kan? Tapi dia tak buat. Patutnya dengan kelebihan yang ada pada dia, dia boleh mencongkil bakat-bakat saintis kita untuk menghasilkan vaksin yang tidak membahayakan. Ini semua nak pakai vaksin daripada luar yang pernah diuji kepada orang lain, ada yang mati pun ada. Lepas tu dia suruh frontliners dulu yang gunakan vaksin ni. Jadi benda-benda macam ni boleh menyebabkan beliau menjadi semakin tidak popular. Saya kena ingatkan beliau bahawa banyakkanlah mencontohi Datuk Seri Najib. Tak payahlah nak pergi jumpa dengan pemandu Grab di pejabat Grab. Pergi jumpa pejabat Grab tu untuk berjumpa dengan usahawan. Sepatutnya dia berjumpa dengan orang Grab yang berada di bawah. Ini pemandu teksi, saya nak beritahu. Pemandu teksi dulu adalah mereka yang menyokong Pakatan Harapan. Hari ini Pakatan Harapan dah jadi kerajaan. Kemudian pemimpin Pakatan hari ini sudah menjadi kerajaan 2.0, PH 2.0. Tapi hari ini Muhyiddin nak jumpa dengan Persatuan Gabungan Pemandu Teksi dan pemandu kereta-kereta sewa pun masih tak nak buat. Mereka cuma minta keadilan. Mereka minta supaya diberikan peluang. Diberikan peluang. Kalau mereka ada syarat yang ketat untuk menjadi pemandu teksi, syarat yang sama ketat perlu diberikan kepada mereka yang mahu menjadi pemandu Grab. Bagi saya benda ni adil. Kita boleh kaji, kita boleh explore sama ada apa yang mereka tuntut, apa yang mereka minta ni betul ataupun tidak. Tapi kalau kita jumpa pun tak nak, sampai bila pun tuan-tuan, kita tak boleh menyelesaikan masalah pemandu-pemandu teksi. Ada di antara diorang ni sudah bercerai-berai, tuan-tuan. Kenapa bercerai-berai? Ada yang pergi airport 3 hari tak balik. Bukan mereka keluar negara, tuan-tuan, disebabkan tak dapat customer. Nak balik pun tak boleh. Nak isi minyak pun tak boleh nak balik, tuan-tuan. Kalau cover untuk duit isi minyak, kadang-kadang nak balik rumah tinggalkan duit kepada ahli keluarga pun tak boleh. Hari ini ada di antara wakil mereka datang berjumpa dengan saya untuk berjumpa dengan pimpinan-pimpinan kita. Dia kata susah nak jumpa. Jadi sepatutnya perkara macam ni Muhyiddin kena tengok dan teliti. Pemandu Grab kat bawah ni yang patut dia jumpa, bukan pegawai-pegawai yang duduk dekat atas, dekat dalam pejabat. Kenapa dia takut ke nak kena COVID ni? Betul tak? Kenapa nak takut? Hari ni pemandu Grab hari-hari berjumpa dengan rakyat. Hari-hari terdedah dengan risiko mungkin akan terjebak dengan virus COVID-19. Takkanlah kita pilih 1-2 orang jumpa dekat kereta dia orang ke jumpa dekat bawah macam mana yang Datuk Seri Najib buat, jumpa dengan betul-betul akar umbi ni. Dia tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, kita pun faham dia tak sihat. Kita pun faham dia berhadapan dengan memerangi kanser beliau tu. Tetapi kalau tak boleh buat, letaklah jawatan cara baik, kan? Kalau tak boleh buat, ada orang lain yang masih sihat. Bukan setakat Datuk Seri Najib je ada. Kita ada ramai orang lain. Letak jawatan, bubar parlimen, serah kepada ke bawah dulu tuanku. Tahulah yang Di-Pertuan Agong tu buat macam mana. Okey, ada lagi nak cakap?
Lagi satu Datuk Saya tengok kepimpinan yang sekarang yang ada dekat BIM ni adalah didik terajut atau belenggu ataupun maksud saya ni tadi Tan Sri Muhyiddin Yassin ni sebagai tonggak. Yang lain semua ada semacam agenda lain. Orang lain beritahu tentang UMNO ni untuk menghapuskan contohnya Datuk Seri Najib. Adakah orang membelakangi daripada Tan Sri Muhyiddin ni? Itu Datuk soalan terakhir saya. Terima kasih. Dia adalah orang macam Azmin Ali kan. Ini orang yang ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Orang macam Hamzah Zainuddin, dia mengharapkan selepas tiadanya Muhyiddin Yassin, dialah yang akan menguasai Bersatu. Inilah orang-orang yang sebenarnya menjadi tulang belakang. Dan orang macam contohnya macam Anwar Musa, ini manusia yang hari ini jatuh bangun dia bergantung kepada selama mana riwayat politik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab dia dalam UMNO pun UMNO dah tak nak terima kan? Kalau misalnya jatuh je kerajaan Muhyiddin ni, dengan dia sekali hanyut. Silap-silap calon ketera pun dia tak dapat. Ini masalah orang-orang yang macam ni. Dia tak fikir pasal negara, dia fikir pasal diri dia dulu. Ini bahaya. Jadi saya rasa cukuplah untuk petang ni. Jangan lupa dapat duit KWSP nanti, jangan salah guna jangan salah guna. Kalau nak berniaga, macam sana tu kita ada perniagaan jual sate kan, ataupun nak buka kedai burger. Itu hari ada seorang kat sini buka kedai burger, tapi disebabkan pada ketika itu kita punya Pak Menteri-Menteri ni belum berapa cerdik. Dia letakkan tempoh meniaga sampai pukul 10 malam. Mamat ni tuan-tuan, dia kerja, lepas habis kerja baru dia sambung buat jual burger. Tu yang Mahathir kata Melayu pemalas kan. Sebenarnya Melayu ni tak pemalas tuan-tuan. Orang-orang muda hari ni bila habis saja kerja petang, mereka buka gerai burger. Sepatutnya kita bagi encouragement untuk mereka meneruskan perniagaan. Tapi disebabkan pukul 5 habis kerja, pukul 6 baru nak memulakan gerai burger, pukul 10 dah tutup, maka perniagaan ni tuan-tuan tak boleh cover. Kita tanya kenapa pukul 10 perlu tutup? Adakah kerana lepas pukul 10 baru COVID-19 keluar rumah? Tapi Alhamdulillah lah, Menteri kita dah cerdik sikit. Dia dah bagi lanjutan sampai pukul 12. Maknanya COVID tak akan keluar rumah sampai pukul 12 tuan-tuan. Lepas pukul 12 barulah COVID keluar. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi jangan lupa subscribe Ingat subscribe